Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Selalu orang kata akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman. Ustaz, nanti akhir zaman ini apa akan berlaku? Ustaz, nanti akhir zaman akan Dajjal keluar, akan fitnah banyak dan sebagainya. Akan berlaku di akhir zaman tu tuan-tuan. Makna dia apa? Maknanya sekarang lah. Akhir zaman tu bila? Sekarang lah. Nabi sebut dalam hadis, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Diutuskan aku, waktu aku diutuskan dengan peristiwa kiamat seumpama dua jari. Ada ulama' saya boleh tulis kan? Ada ulama' dia menyimpulkan, dia kata kalau bermaksud dua jari ni bermaksud dia rapat. Antara Nabi diutuskan dengan kiamat rapat. Ada satu teori syarah yang saya lebih dekat dengan syarah itu mengatakan dua jari ni bermaksud apa? Saya bangun sikit ni. Tak izin. Katalah dia dua jari ni macam ni. Ini satu jari telunjuk, ini jari yang tengah. Lebih sikit kan? So ini macam permulaan dunia. Permulaan dunia zaman Nabi Adam sampai ke sini zaman Rasulullah SAW diutuskan. Baki untuk kiamat adalah sampai sini je. Hanya ini yang tinggal. So bila masuk kahatain dua jari, yang baki yang tersisa di atas inilah sahaja yang dikatakan tempoh umat Rasulullah SAW yang akan meneruskan syiar ini sampailah ke hari kiamat. Maka memanglah fitnah yang berlaku di akhir zaman begitu banyak yang menyebabkan hari ini kita sampai tak dapat menilai. Kadang-kadang ada yang betul dilihat salah, yang salah dilihat betul. Sebab tu kadang-kadang dalam dunia akhir zaman ni saya sering ingatkan kita perlu banyak bermuhasabah, kita perlu banyak berhati-hati dengan fitnah yang berlaku atas dunia ni. Hari ini dalam dunia apa yang tidak ada fitnah tuan-tuan? Dalam lapangan mana? Orang Islam dia berpecah dalam pelbagai sudut. Politik jangan cakap lah. Hari ini perpecahan yang berlaku kerana politik dahsyat. Saya bukan aktivis politik, tapi saya mengundi dah di pilihan raya. Tapi undi saya rahsia lah. Sebab saya tak mau nak wujudkan barrier antara kita dan pendengar. Saya tak mau nanti bila saya declare saya mana-mana ahli ataupun mana-mana parti, orang yang bukan dalam kalangan parti saya ni akan rasa macam okey, dia ni someone yang aku tak boleh dengar pasal dia punya pemahaman macam dia. So saya tak maulah di dalam kita pengajian ilmiah kita ni kita lebih kepada fokus on akademik. Cuma kalau tersentuh, bukan menyentuh lah, tersentuh, terkena, terselisih. Contoh macam saya bagi nanti, saya sebutlah sekian-sekian contoh. Ustaz, tuan-tuan rasa macam Ustaz macam kena kat parti ni ya. Bukan saya kata lah, itu sejarah kata. Jadi saya bagi disclaimer awal-awal, saya dalam ceramah saya lebih kepada, saya bebas parti, saya buta warna lah dalam ceramah. Jadi kalau terkena tu, demi Allah bukan niat saya, dia lebih kepada ilmiah. Jadi kita terimalah sebagai ilmiah. Sebab hari ni tuan-tuan, saya risau dengan label. Dalam dunia Islam hari ni berlaku pembunuhan karakter oleh label. Hari ini kalau orang bercakap di luar konteks ataupun menyongsong arus, pasti dia akan terkena apa-apa label. Macam-macam label lah. Sama ada daripada label warna tu, warna ni, geng belah tu, taifah belah ni dan sebagainya hari ni. Pasal kita dah dididik dengan label. Daripada kecil kita dah disort ikut label. Daripada sekolah tadika lagi, grup 1, grup 2, grup 3, masuk kelas sekolah rendah, sekolah menengah, kita dibahagikan ikut kelas by label. Macam telur, jarang sebut telur, saya selalu sebut telur, kasar sikit. Telur manja sikit lah kan. Jadi bila sebut Asia Barat, kita akan fokus on beberapa negara yang ada yang sejarah dia dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la yanfizannan nas minad dajjal hatta yalhaqu ila ru'usi jibal. Akan dihalau manusia menjelang hari kiamat itu oleh dajjal sehingga kan mereka itu diusir bi ru'usi jibal, sehingga kan mereka naik ke atas puncak gunung, lari. Hadis ni yang riwayat Ummu Syuraik. Maka kata Ummu Syuraik, qultu ya Rasulullah aina al-arab yawma izin. Ya Rasulullah, pasal apa sampai kena halau sampai atas bukit ni? Ainal Arab yauma izin? Mana pi orang Arab hari itu? Maka kata Nabi, humul qalil, mereka itu sikit. Orang Arab masa tu sangat sikit. Dia bertentangan dengan hadis satu lagi yang tuan-tuan rajin dengar, yang yushikul umamu an tada'a alaikum
hadis yang menceritakan tentang musuh-musuh Islam akan mengkerumuni kamu seperti mana orang mengkerumuni talam-talam hidangan mereka. Bila sahabat tanya, wa min qillati nahnu yaumais, ya Rasulullah, adakah masa tu kita sedikit orang Islam? Maka Nabi jawab apa? Bal antum yaumaizin kasir. Hari tu orang Islam banyak. Walakin rusa'u ka rusa'i sail, tetapi banyaknya kamu itu macam buih-buih di waktu banjir. Dia bukan berlaku pertentangan antara dua hadis, tetapi hadis ini menggambarkan satu general, satu keumuman. Menggambarkan di akhir zaman orang Islam banyak tetapi umpama buih, dan menggambarkan di penghujung akhir zaman orang Arab berkurang. Kerana itulah kita jangan pelik kenapa perang demi perang tercetus di bumi Arab. Kalau tuan-tuan tengok revolusi Arab, tuan-tuan tengok di revolusi Arab bagaimana Mesir, Tunisia, kemudian di Libya. Hari ini Syria belum selesai. Tuan-tuan. Adakah sukar untuk Amerika yang dah masuk dalam Arab Spring ini untuk selesaikan isu Syria? Gaddafi mereka dapat tangkap, Saddam Hussein mereka dapat tangkap, Osama bin Laden mereka dapat tangkap. Adakah sukar untuk Amerika nak attack, nak dapat tangkap Bashar Assad? Tidak. Dengan kelengkapan Amerika yang dia ada tu, tuan-tuan, hari ini minta maaf sebutlah mungkin sensitif, orang berbicara tentang benda yang hilang, yang susah nak jumpa. Ada orang petik dengan MH370. Wali'azubillah, saya Allah Ta'ala lah, saya mohon berbeza lah. Yalah, ada orang kaitkan dengan MH370 dan banyak benda yang tak jumpa kan. Tapi tuan-tuan cuba fikir, hari ni tuan-tuan, kita hilang iPhone pun boleh dapat balik. Okay? Tuan-tuan hilang iPhone, tuan-tuan boleh detect ada di mana, boleh dapat balik. Even your iPhone kita pun boleh dapat balik. Macam mana benda besar-besar tak boleh jumpa? Ini bukan hasutan ni. Nak beritahu, susah jumpa. Bashar Assad tak dapat tangkap sampai hari ni. Bukan Amerika tak mampu tangkap dia, tetapi sengaja Amerika biarkan begitu agar makin lama makin ramai orang Arab di Syria binasa. Makin lama makin ramai orang Arab di Syria mati. Ada ibu yang meninggal dunia, ada isteri yang menjadi janda, ada anak yang menjadi yatim. Kerana apa? Pertempuran akhir zaman antara tentera Islam, pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa bertempur dengan tentera Dajjal berlaku di bumi Syam, Syria. So, in that context, dalam konteks itu, mereka telah prepare biar kita musnahkan potential threat yang ada. Bunuh dulu. Ini yang maaf sebut Al-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti nampak di peringkat awal. Dia minta jangan gempur Bashar, bukan pasal dia sokong Bashar, tetapi dia nampak kemusnahan yang lebih besar akan berlaku. Tetapi berapa ramai orang yang kritik dia, kutuk dia, label dia, yang akhirnya Al-Syahid meninggal dunia. Sampai tahap tu orang Islam sekarang. Wallahu ta'ala alam yang bunuh dia orang Islam ataupun bukan Islam, tetapi akhirnya dia meninggal dunia.